Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang kedua, anjuran Madrasah Jumaiyah Kampung Padang Balang, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kalau tak silap catatan saya, kita masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu berkaitan tentang tajuk bid'ah. Cuma kita agak lama terhenti rasanya kuliah, ada halangan-halangan, dan ada sekali tu saya tersilap pergi masjid pun ada. Saya sangkakan di tempat lain, jadi sudah pergi ke sana, terlewat untuk datang ke sini. Jadi kalau yang ada kitab itu, mungkin kita boleh buka di muka surat 29, iaitu di dalam rangka menolak konsep bid'ah hasanah, perkara baharu yang baik. Baik di sini berarti tidak bercanggah dengan syariat. Maka diwar-warkan oleh kumpulan yang anti kepada bid'ah hasanah, iaitu satu kaedah yang mereka pakai, laukana khairan ma sabakuna ilaihi. Ini yang tercatat dalam kitab ini, tetapi mungkin ada kesilapan di sini, kerana kaedah yang mereka pakai bukan begitu, hampir-hampir sama bunyi dia. Yang tercatat ini, laukana khairan ma sabakuna ilaihi, bermakna kalaulah sesuatu perbuatan itu baik, tidaklah mereka itu terlebih dahulu melakukannya berbanding dengan kita. Lain. Yang selalu mereka guna adalah laukana khairan la sabakuna ilaihi. Kalaulah sesuatu perbuatan itu baik, nescaya mereka itu siapa? Yakni salafus soleh, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, ya. Tentulah orang-orang ni yang lebih dahulu buat. Bila mereka pun tak buat, maknanya apa yang kita buat tu tak baik. Ini kaedah yang mereka cuba ketengahkan. Contoh supaya kita mudah faham. Kan ada golongan yang anti kepada sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tak setuju, dia bangkang. Jadi kita kata, kenapa pula nak bangkang? Sambut Maulidur Rasul ni kan baik. Kita boleh buat ceramah, tazkirah, kita boleh buat jamuan makan, sedekah makanan pada orang ramai, kita boleh berselawat dan sebagainya. Bila kita kata perkara itu baik, lalu dia akan bangkang dengan kaedah ini, laukana khairan la sabakuna ilahi. Kalaulah sambut maulid ni baik, tentulah sahabat Nabi dulu dah sambut maulid, tentulah tabi'in dah sambut maulid, tentulah tabi'in telah sambut maulid. Tak ada pun riwayat kata sahabat Nabi sambut maulid macam kita sambut. Jadi ini membuktikan bahawa sambutan maulid itu tak baik. Apa buktinya?
Ini generasi awal tak buat. Ini yang kita nak faham ni kan. Kaedah yang mereka pakaikan untuk menolak perkara-perkara baharu yang pada penilaian umat Islam yang lain baik. Macam mana umat Islam yang lain menilai sambutan Maulidur Rasul itu baik? Pertama, kerana ianya adalah satu bentuk menzahirkan kegembiraan dengan kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan kurniaan dan rahmat Allah, dengan yang demikian itu hendaklah mereka itu bergembira. Kurniaan dan rahmat Allah, kalau kita semak dalam kitab-kitab tafsir, merujuk kepada iman dan Al-Quran. Kedua-duanya itu disebabkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Rasulullah sallam yang membawa konsep iman kepada masyarakat yang pada masa itu menyembah berhala. Rasulullah sallam yang diturunkan kepada baginda Al-Quran. Dan bahkan sebahagian ahli tafsir mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah. Rahmat Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mengambil kefahaman daripada ayat Al-Quran yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, jadi Nabi sallallahu itu sendiri rahmat. Jadi bila kita dikurniakan rahmat, kita diperintahkan supaya bergembira. Falyafrahu itu maknanya hendaklah mereka itu bergembira. Baik. Berbeza dengan perintah seperti mendirikan solat, aqimus solat. Maka solat itu bila diperintahkan kita mendirikannya, diperincikan. Yang dikatakan solat itu bagaimana? Apa rukunnya? Apa syaratnya? Maka kita itu kena ikut sebagaimana yang telah diperincikan. Sementara apabila kita diperintahkan supaya bergembira, tidak ditetapkan bagaimana cara kita bergembira. Cuma diperintahkan, "Falyafrahu." Hendaklah mereka itu bergembira. Maka bila datang perintah yang umum demikian, tidak diperincikan, maka kekallah dia itu umum, maknanya kita itu boleh bergembira dengan apa cara sekalipun, dengan syarat. Ini syarat umum lah. Tidak boleh sehingga melanggar syariat. Bergembira boleh, tapi janganlah cara bergembira itu sehingga melanggar syariat. Kita ambil contoh yang ekstrim lah, ya. Misal kata, sempena Maulidur Rasul, kita adakan pesta tari menari, minuman keras misalnya. Nak bergembira, tak boleh. Itu jelas tak boleh. Akan tetapi yang diamalkan oleh umat Islam awal-awal oleh Raja Negeri Irbil, Sultan Muzaffar. Dalam catatan sejarah, beliau awal-awal tokoh yang mengadakan sambutan Maulid sebagaimana yang kita sambut sekarang, ya, disembelih ayam, kambing dan sebagainya, dijamu orang ramai. Dan pada masa itu tidak ada satu orang ulama pun yang membangkang. Berarti setelah ada berlaku kesepakatan di kalangan ulama bahawa perbuatan bergembira demikian itu baik. Apa yang kita sambut Maulidur Rasul? Pertama dengan melakukan ceramah Maulid, ya. Ceramah Maulid ini sebenarnya kebanyakannya dalam bentuk tazkirah. Jarang kita jumpa ceramah Maulid orang mengajar benda baru. Biasanya orang cerita benda yang sama. Ya, kisah perjuangan Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW pergi berdakwah di Taif, bagaimana baginda dibaling dengan batu sehingga berdarah itu dan ini. Akhirnya orang ingat balik perjuangan Nabi SAW, timbul rasa keisafan, bertaubat dari dosa, ada azam untuk berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah baik dari segi agama, termasuk fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah tazkirah, bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang mukmin. Jadi ini perkara baru. Memang betul, ya, zaman Nabi SAW tak ada sempena kelahiran Nabi diadakan ceramah, tak ada. Tapi masih lagi ia terpayung dengan dalil umum. Yang kedua yang selalu orang lakukan ketika sambutan Maulidur Rasul adalah menjamu makan. Biasanya lepas ceramah itulah, lepas ceramah Maulid, pihak surau atau masjid bagi tahu jemaah jangan balik dulu. Pihak masjid, pihak madrasah ada sediakan jamuan. Jadi ini juga satu perkara yang baik yang diperintahkan oleh Nabi SAW
afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam. Sebarkan salam, jamu dah makan, dan sembahyanglah di waktu malam ketika mana orang lain sedang tidur, yakni solat tahajud. Jadi salah satu daripada yang disuruh oleh Nabi SAW adalah jamu makan. Bila? Nabi tak tetapkan. Di mana? Nabi SAW tak tetapkan. Makanan macam mana? Nabi SAW tidak tetapkan. Sempena apa? Nabi SAW tidak tetapkan. Cuma Nabi SAW perintahkan supaya jamu makan. Jadi kalau begitu, nak jamu pada bila-bila masa, di mana, makanan macam mana, asalkan halal, ya. Sempena apa? Mungkin orang tu jamu makan sempena dia masuk rumah baru, boleh. Dia jamu makan sempena dia baru naik pangkat, silakan. Dia jamu makan sempena mengingati hari ulang tahun kelahiran dia yang keberapa, ya, silakan. Dan dia buat jamu makan sempena mengingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentu tak ada masalah. Yang penting jamu makan itu disuruh. Kemudian ketiga, biasanya orang melakukan majlis-majlis selawat ataupun majlis membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca sirah Nabi jelas dituntut supaya kita itu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi kasih kepada yang lain itu adalah satu kewajipan. Macam mana kita nak kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tak kenal Nabi? Kan pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Betul. Tak kenal, tak akan cinta. Lalu selawat itu memang disuruh. Misalnya dalil selawat yang selalu kita dengar ketika khutbah Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak ditetapkan bila, tidak ditetapkan di mana, tidak dihadkan berapa, tidak ditetapkan mesti selawat seorang-seorang. Ya, boleh selawat ramai-ramai, boleh selawat secara spontan, boleh selawat secara dirancang, tak ada masalah. Kemudian adalah aktiviti berarak, berarakan sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna berarak? Berarak biasanya membawa makna berjalan beramai-ramai. Kalau seorang jalan santai, orang tak panggil berarak, ya. Jadi apa hukum berarak? Bukan minum arak, ya, minum arak jelas haram. Berarak, jalan ramai-ramai, hukum asalnya harus. Tidak ada dalil yang melarang kamu tu tak boleh jalan ramai-ramai. Kenapa kamu jalan ramai-ramai? Misalnya nak sempena nak beritahu ulang tahun hari kemerdekaan, ya harus, boleh. Berarak beramai-ramai sempena nak beritahu anak kami ni dah melangsungkan perkahwinan, boleh. Kerana mengiklankan perkahwinan itu dituntut supaya tak jadi fitnah. Orang tahu dia dah kahwin. So kalau orang nampak minum sekali ke apa ke, orang tak ada fitnah dah. Ya. So orang tahu memang dia dah kahwin minggu lepas. Diiklankan dengan macam-macam lah, kompangnya, dengan beraraknya. Kalau di negara Arab, saya masih ingat kalau perkahwinan tu mereka gunakan horn kereta. Kalau horn sana horn sini tu, dah tahulah orang Arab kahwin. Ataupun kalau di kampung-kampung mereka tu, mereka guna senapang juga, tembak ke udara. Jadi kalau tembak tu bukan hanya berperang. Kalau mereka gembira, ya, mereka akan tembak ke udara. Jadi kecualilah kalau perarakan itu ada elemen maksiat. Misalnya berarak dengan tidak menutup aurat, berarak sehingga merosakkan harta benda orang lain, misalnya, itu jadi haram dengan sebab yang mendatang. Tapi kalau semata-mata berarak, lebih-lebih lagi untuk menzahirkan kegembiraan memperingati hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak dilarang di dalam agama. Tapi mereka tetap tolak. Mereka guna kaedah tadi. Kalaulah sambut Maulid itu baik, tentulah sahabat tabi'in dan tabi'in ada melakukannya. Jadi soalan, dari manakah asalnya kaedah ini? Jawapan, ungkapan ini adalah satu kaedah, ya, yang kerap dibawakan oleh golongan yang mengingkari adanya bid'ah hasanah. Bagi mereka, ungkapan itu bererti sekiranya sesuatu perbuatan itu baik, tentulah para sahabat terlebih dahulu mengamalkannya. Maksudnya, kalaulah umpamanya sambutan Maulid Rasul itu baik, tentulah para sahabat lebih dahulu menyambutnya berbanding kita. Dalam riwayat
tidak disebutkan para sahabat menyambut Maulidur Rasul. Jadi berdasarkan kaedah tadi, sambutan Maulidur Rasul itu adalah dianggap tidak baik, iaitu bid'ah yang dalalah. Jadi sebagai jawapan kepada pernyataan-pernyataan di atas, pertama, kaedah tersebut bukanlah satu kaedah fiqh, fiqh yang dikenali oleh para ulama ahli usul. Ulama tak guna kaedah macam itu. Kerana apa? Hatta yang Nabi SAW tak buat pun, nanti kita akan lihat dalam bab yang kedua, belum tentu benda itu haram. Ya, kalau dalam kaedah usul fiqh, kita faham satu perkara itu haram kalau dilarang. Ya, disebut la misalnya, la jangan, ya. Ataupun diharamkan, disebut perkara itu haram. Atau dikeji perbuatan itu. Ini 3 indikasi menunjukkan satu perbuatan itu haram. Tidak ada dalam kaedah mengeluarkan hukum, kalau Nabi SAW tak buat, itu tanda benda itu haram. Tak ada. Kerana boleh jadi benda yang Nabi SAW tak buat itu haram. Ada dalil yang lain. Boleh jadi harus, tapi Nabi tak buat. Tinggal lagi kalau wajib, ya pasti Nabi buat. Tidak akan Nabi SAW itu meninggalkan satu perkara yang wajib. Tapi semata-mata Nabi SAW meninggalkan, belum tentu perkara itu haram. Apatah lagi kalau sekadar sahabat. Kalau sekadar sahabat yang tak buat, tiba-tiba kita nak kata haram kerana sahabat tak buat, jelas tidak ada kaedah demikian. Itu perinciannya nanti dalam bab yang kedua. Ya. Ungkapan ini tidak boleh dijadikan sumber hukum untuk menilai sama ada halal atau haram, atau bid'ah yang sayyi'ah ataupun dalalah. Ungkapan ini ada persamaan dengan apa yang diungkapkan oleh orang kafir. Dirakamkan ucapan itu di dalam Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Berkata orang kafir. Orang kafir mengejek pada orang Islam, orang beriman. Bila ada orang beriman dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima tauhid dan menolak syirik, lalu orang kafir memperli, lau kana khairan, kalaulah risalah yang dibawa oleh Nabi SAW itu satu perkara yang baik, ma sabakuna ilaihi, tidaklah mereka itu terlebih dahulu beriman dengannya. Apa maksudnya? Kisah di belakang kata sebab nuzul ayat ini adalah orang Quraisy memperli keislaman satu orang bernama Zanim, iaitu hamba perempuan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kata, kalaulah dakwah Rasulullah ni baik, takkanlah orang-orang macam hamba, ya. Kalau zaman kita ni orang-orang yang lekeh, ya, yang kerja macam biasa-biasa. Itulah orang-orang macam kami ni, ahli-ahli korporat, Tan Sri, Datuk Seri, ya, orang-orang ada pangkat, ya, orang ada PhD. Itulah orang macam kami ni dulu yang akan beriman. Ya, ni orang yang tak educated, orang biasa-biasa, ya. Jadi berarti mereka tu cuba menolak kebenaran dengan melihat kepada orang. Sepatutnya orang tu dinilai dengan kebenaran. Jadi kalau hamba beriman, kira risalah tu tak betul lah, sebab yang beriman tu hamba. Tidak. Tengoklah risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi SAW tu betul atau tidak. Kalau nak melihat kepada orang, bukan saja hamba beriman. Orang yang hebat seperti Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu juga beriman. Orang yang hebat seperti Sayyidina Hamzah juga beriman. Orang yang hebat seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu juga beriman. Jadi mereka ni bias. Bila orang-orang yang lekeh-lekeh beriman, mereka jadikan isu. Tengok dia kata, orang-orang yang koman-koman je beriman dengan dakwah Nabi SAW. Padahal ketika orang-orang yang hebat beriman, mereka diamkan. Mereka tak jadikan itu sebagai poin bahawa ini adalah satu perkara yang benar. Ya? Jadi sebenarnya kebenaran tidak dinilai melihat kepada orang, ya? Tapi dilihat kepada dalil. Sebab itu kita kata sambutan maulid tadi, walaupun tidak dilakukan sebagaimana yang dilakukan sekarang oleh sahabat, tetapi oleh kerana disokong oleh dalil-dalil, sebagaimana kita telah terangkan sebentar tadi, maka ia dianggap sebagai perkara yang baik dari segi agama. Ya. Ayat ini tidak sepatutnya digunakan sebagai dalil dalam menghukum sesuatu amal. Ya. Memang ayat Quran, tak nafikan.
Tapi ayat Quran ni cerita tentang sikap orang kafir. Jadi takkanlah kita tu nak jadikan sikap orang kafir sebagai sandaran amalan kita. Sama juga macam ada orang dia berpegang dengan kalam Fir'aun untuk mengatakan Allah Ta'ala tu bertempat di langit. Memanglah kalam Fir'aun tu ada dalam Quran. Maknanya ayat Quran yang menceritakan apa yang Fir'aun kata. Kan Fir'aun suruh bina satu menara yang tinggi sebab dia kata dia nak tengok Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Jadi kata mereka itulah bukti Tuhan bertempat di langit. Lah, itu kan kalam Fir'aun. Macam mana kamu boleh jadikan kalam orang kafir walaupun dirakamkan dalam Al-Quran, tetap Quran itu cerita tentang kalam orang kafir. Kalam Fir'aun. Fir'aun yang mengatakan Tuhan Nabi Musa itu di langit. Bukannya itu ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, langit atau arash atau apa itu adalah makhluk. Maka tak boleh kita itu meletakkan Allah itu berada pada makhluk. Ya? Baik. Kemudian kalau kita faham agama Islam kan ni dia bersifat berkekalan. Tak sama seperti syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, dia untuk umat yang tertentu sahaja. Ajaran Nabi Muhammad SAW adalah untuk semua manusia sampai hari kiamat. Jadi kalau kita nak rigid macam tu, asalkan sahabat tak buat confirm benda itu tak baik, maka kita tak boleh hidup. Kerana hidup ni ubah-ubah. Contoh ya, sahabat Nabi SAW, mereka apabila solat berjamaah, mereka sentiasa merapatkan saf. Kerana merapatkan saf itu adalah sunnah. Tiba-tiba masa kita dilanda oleh pandemik, kita diarahkan supaya solat berjamaah jarak-jarak. Kalau nak pakai kaedah ini, confirm perbuatan kita itu tak baik. Lau kana khairan la sabaquna ilahi. Kalau lah sembahyang jarak-jarak tu baik, nescaya sahabat Nabi dah lama sembahyang jarak-jarak. Kenapa zaman mereka tak ada penyakit ke? Kan ada juga penyakit. Ta'un dan sebagainya, ada penyakit-penyakit berjangkit. Jadi kalaulah sembahyang jarak-jarak ketika berlakunya jangkitan penyakit itu baik, tentulah sahabat dah lama sembahyang jarak-jarak. Kiranya confirmlah sembahyang jarak-jarak itu tak baik. Habis kenapa kita amalkan? Kerana kita tidak melihat kaedah itu. Kita melihat ia memang asalnya sunnahnya sembahyang jemaah itu rapat-rapat. Tapi kalau ikut data yang dibekalkan kepada mufti-mufti pada ketika pandemik sedang melanda, maka rapat antara satu orang dan satu orang itu meningkatkan risiko jangkitan, dan pada ketika itu jangkitan COVID-19 ini boleh membawa maut. Jadi menjaga nyawa juga adalah tuntutan agama. Jadi dia dalam keadaan demikian terpaksalah sembahyang jarak-jarak, bukan saja-saja. Jadi sebab itu bila ancaman itu sudah didapati tidak ada atau berkurangan, dikembalikan kepada sunnahnya, iaitu sembahyang itu rapat-rapat. Jadi kalau pakai kaedah laukana khairan la sabaquna ilahi ini memang sempitlah kita. Sebab keadaan hidup itu tidak sama. Kalau dahulu orang tak sambut Maulid pun kasih pada Nabi SAW itu sentiasa ada dalam hati mereka. Kan? Sahabat Nabi sanggup kalau dalam peperangan, kalau ada anak panah yang menuju kepada Nabi SAW, mereka sanggup menghalangnya dengan badan mereka sendiri. Lebih baik mereka yang kena anak panah daripada anak panah kena pada Nabi SAW. Jadi level kasih pada Nabi mereka itu tidak perlu lagi kepada nak sambut Maulid. Ya. Sedangkan umpama kita di zaman kita sekarang ni, kita selalu lupa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muncullah ada sambutan-sambutan Maulid ni, kita diingatkan kembali, kita akan timbul balik rasa kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak jumut ya, agama kita ini tidak jumut, tidak beku sebagaimana kaedah yang mereka cuba popularkan. Dalam Islam telah ada kaedah-kaedah disebut qawaid fiqhiyah atau prinsip-prinsip yang untuk menjadi panduan apabila berlaku satu perkara baharu yang tidak ada pada zaman awal Islam. Ada orang sentiasa tak faham. Dia kata, okeylah, ya, kalau satu perkara itu baik, ya, tidak dilarang. Tapi kalau Nabi SAW dah wafat, siapa yang nak endorse perkara baru ni? Itu soalan yang dia tanya. Kalau masa Nabi SAW masih hidup, berlaku satu perkara baharu, Nabi SAW ada. Nabi SAW boleh kata, tak apa perkara baru ni, okey, baik. Sekarang Nabi SAW dah wafat. Siapa pula nak bagi tahu? Ialah ulama lah. Kan Nabi SAW tinggalkan waris. Al-ulama'u warasatul anbiya.
Waris di sini bukan makna ulama mewarisi harta Nabi. Ulama mewarisi ilmu. Bila ada ilmu, dengan ilmu itulah mereka menilai sesuatu perkara yang baru itu selari atau bercanggah dengan syariat. Bahkan Rasulullah SAW sendiri membolehkan perkara baru yang baik. Kalau kita kata nak ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Nabi berarti ikut cara Nabi. Cara Nabi SAW bukan setiap perkara baru Nabi larang. Nabi nilai dahulu, kalau baik Nabi benarkan, kalau buruk baru Nabi larang. Jadi kita nak ikut sunnah Nabi, macam itulah cara kita. Jangan setiap perkara baru kita terus larang. Kita nilai dahulu. Kita di situ maksudnya ulama kita nilai dahulu. Kalau dinilai baik dibenarkan, kalau dinilai buruk maka dilarang. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah haram atau bid'ah yang dhalalah. Perkara ini akan dibincangkan dalam tajuk At-Tarku dalam buku ini, dalam bab yang kedua. Baik, selesai di situ. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan terus pergi kepada kesimpulan. Kita dah beberapa kuliah membincangkan tajuk bid'ah ini. Jadi next kuliah kita akan simpulkan daripada awal apa takrif bid'ah, apa pembahagian bid'ah, apa hukum bid'ah, apa dalil ada bid'ah hasanah, kenapa orang keliru sehingga menolak bid'ah hasanah, bagaimana menjawab kekeliruan ini, ya, dan kesimpulan. Lepas itu baru kita masuk ke bab yang kedua insya-Allah. Ada sebarang soalan? Kalau saya mampu jawab, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azzim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.